Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Perak Aman Jaya, salam PRK Teluk Intan. Apa khabar kamu? Apa abang semua? Alhamdulillah, terima kasih saudari Ainul selaku pengacara majlis, Datuk Saiful, Datuk Kushairi, Cik Haryati Hamzah, Ketua Penerangan Putra UMNO Malaysia, semua exco-exco Putra UMNO Malaysia dari seluruh Malaysia, dan yang paling pentingnya pengundi-pengundi yang balik ke Teluk Intan, pengundi-pengundi penduduk rakyat yang duduk di Teluk Intan dalam PRK Teluk Intan pada kali ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah, hari ini saya dapat bersama-sama dengan semua di sini untuk berkongsi sedikit pengalaman saya, yang mana siapa bilang wanita Melayu, wanita muda tidak mendapat tempat di dalam UMNO. Wanita muda, wanita Melayu tidak mendapat tempat dalam barisan nasional. Siapa kata? Diana Sofia kata dia tidak mungkin akan menjadi calon kalau dia duduk dalam UMNO, kalau dia duduk dalam barisan nasional. Tapi kami buktinya, kami puteri UMNO lahir di usia muda, umur 18 tahun dah jadi ahli puteri, dan telah diberikan peluang untuk menjadi wakil rakyat. Dah sebelah orang dah, cakap perak sikit, udah sebelah orang dah wakil rakyat datangnya daripada puteri UMNO. Alhamdulillah, saya diberi peluang pada PRU yang ke-13 baru-baru ni untuk bertanding sebagai wakil rakyat ADUN Bandar Baru Kedah. Dalam masa sebulan tu, dalam masa bulan 5 tu, ada 3 kejutan. Pertama, saya dikejutkan disuruh balik daripada Melaka. Saya dulu berkhidmat dalam kerajaan negeri. Pada usia umur 26 tahun, saya menjadi CEO anak syarikat Kerajaan Negeri Kedah, umur 26 tahun. Setahun muda daripada Diana Sofia. Umur 26 tahun saya menjadi CEO Kedah Bioteknologi, satu anak syarikat milik Kerajaan Negeri yang saya takbir, dan sehinggalah tahun 2009. Saya di tahun 2009 saya bekerja dengan Kerajaan PAS Kedah masa tu. Saya report dan appointment saya daripada Ustaz Arwah Ustaz Azizan, Kerajaan PAS Kedah. Saya kerja. Masa tu saya dah Exco Puteri Malaysia. Saya Ketua Puteri UMNO bahagian Kulim Bandar Baru, tetapi masih bekerja dengan Kerajaan PAS di negeri Kedah sebab saya lah pengasas Kedah Biotech ketika itu, di mana Kerajaan PAS mengakui kredibiliti kita selaku wanita muda. Bukan kita kerja kerana politik, bukan kita kerja kerana peluang politik dan jawatan yang kita ada, tapi kredibiliti wanita muda yang UMNO ada, yang Barisan Nasional ada. Dan selepas itu dah payah sangat kerja dengan PAS ni, saya pun berpindah ke Melaka, menjadi CEO Melaka ICT, menjadi CEO Melaka Bioteknologi, dan menjadi CEO Melaka Halal Hub. 3 agensi saya pernah menjawat jawatan di Melaka, dan kemudiannya ditawarkan balik untuk bertanding wakil rakyat ADUN Bandar Baru. Dan Alhamdulillah, dalam sebulan tu kejutan yang kedua adalah saya menang dalam PRU yang ke-13, dan kejutan ketiga pada bulan Mei tahun lepas telah terpilih menjadi Exco Kerajaan Negeri, merupakan Exco termuda di Malaysia. Masa tu umur saya 34 tahun, tahun lepas 34 tahun. Jadi tahun ni kau teka lah, umur aku saya dah 35. Masih lagi puteri. Saya merupakan Ketua Puteri UMNO bahagian yang terlama di Malaysia bersama dengan beberapa orang rakan saya. Sejak permulaan, sejak perintis, sejak penaja Puteri UMNO, kami bersama-sama dalam keluarga Puteri UMNO, keluarga wanita muda yang sentiasa diberi peluang
diberi kepercayaan, diberi keyakinan oleh pucuk pimpinan UMNO, oleh pucuk pimpinan Barisan Nasional. Jadi saya tak nampak langsung Barisan Nasional tidak mengiktiraf wanita muda. Barisan Nasional tidak mengiktiraf wanita. Dan alhamdulillah kami adalah bukti-buktinya. Dan saya juga nak mengajar orang Teluk Intan, nak bagi tahu, nak kongsi cerita dengan orang Teluk Intan ni berkenaan dengan DAP. Adakah satu calon Melayu dimasukkan dalam DAP menjadi wakil rakyat akan menunjukkan DAP itu pembela orang Melayu? Adakah DAP pembela orang Islam? Cuba bagi tahu saya. Apa UMNO tak bela Melayu? Apa UMNO tak bela orang Islam? Dan adakah BN tidak membela semua kaum di Malaysia? Barisan Nasional adalah satu parti majmuk yang membawa kita, orang Melayu, orang Cina, orang India dalam satu parti, satu bendera. Satu bendera. Kita bawa pergi bertanding, kita bawa penamaan calon, kita bawa berarak. Satu bendera, bendera BN saja. Pakatan Rakyat, berapa bendera dia bawa? Berapa bendera Pakatan Rakyat bawa? Bendera DAP Roket, bendera Mata Buta PKR, bendera Bulan, 3 bendera bawanya. Adakah Pakatan Rakyat satu bendera? Demo pun tak ada, satu visi, satu matlamat, tak ada. Barisan Nasional je yang ada satu visi, satu matlamat untuk semua bangsa. Semua bangsa, semua rakyat diberi perhatian oleh Barisan Nasional. Saya nak bawa sikit cerita sejarah dulu PAP di Singapura. Kita tak mahu, tuan-tuan dan puan-puan, rakyat di Teluk Intan, pengundi-pengundi di Teluk Intan, kita tak nak bau. Kita tak mahu sejarah PAP di Singapura berulang kembali. Siapa ingat tahun 1965 PAP meletakkan Yusof Ishak sebagai yang di-Pertuan Negara Singapura, sebagai Presiden Singapura, iaitu orang Melayu? Siapa ingat? Perdana Menterinya Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew menjadi Perdana Menteri di Singapura 31 tahun. 31 tahun, banyak lebih lagi tahunnya daripada Tun Mahathir. Tun Mahathir baru 22 tahun je jadi Perdana Menteri. Lee Kuan Yew 31 tahun. Tapi Yusof Ishak menjadi yang di-Pertuan Negara 5 tahun je. Itu PAP di Singapura. Kononnya nak tunjuk Singapura membantu Melayu, membela Melayu, dibaginya yang jadi yang di-Pertuan Negara Melayu, tapi 5 tahun je. 5 tahun dibagi kepada Melayu di Singapura oleh PAP, People Action Party. Dan inilah model DAP. Kononnya Diana kata apa? Demokrasi. Saya calon Melayu diletak oleh DAP di Teluk Intan ni sebab demokrasi. Kita nak ke sejarah ni bermula. Sejarah di Singapura berulang. Mula-mula letak orang Melayu di Teluk Intan wakil DAP. Lepas ni tak adalah koma. Tak ada nampak dah DAP ni dengan orang Melayu. Dia bagi chance sekali je. Dah terjadi dan terbukti dalam sejarah PAP di Singapura. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tak nampak langsung akan DAP membantu rakyat Teluk Intan, membantu dan membela rakyat Melayu di Teluk Intan, menjalankan kesamaan dan kesamarataan hak-hak Melayu dan bangsa-bangsa lain. Saya tak nampak DAP akan buat macam tu. Tapi Barisan Nasional sejak kewujudannya telah membuktikan, telah buktikan kepada kita
pembelaan kepada semua rakyat, pembelaan kepada semua kaum dan bangsa oleh Barisan Nasional. Adakah kita nak buat Teluk Intan sebagai bahan eksperimen kepada DAP? Tidak sama sekali, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan kita pertaruhkan Teluk Intan ini sebagai tempat uji kaji, sebagai tempat eksperimen kita nak tengok DAP menerima dan membela Melayu. Jangan. Dan saya pasti 10,800 pengundi wanita muda di Teluk Intan akan mula berfikir, adik-adik, kakak-kakak pengundi muda Teluk Intan wanita yang berumur 21 sampai 40 tahun yang ada di serata Teluk Intan, 10,800 orang ini, jangan tengok Diana Sofia itu sebagai ikon wanita muda. Apa kejayaan dia? Apa yang telah dibuktikan oleh calon DAP ini sebagai wanita muda? Dia hanyalah dibawa oleh DAP untuk menutup mata kita nak uji DAP terima Melayu. Tolonglah. Saya merayu, saya tak mahu lagi melihat wanita-wanita kita, wanita Melayu khususnya, wanita muda dieksploitasikan untuk kepentingan sesuatu pihak. Orang Teluk Intan saya rasa lebih matang. Tolong fikirkan. Berilah peluang dan yakin percaya kepada Datuk Mak Swee Keong, calon Barisan Nasional. Orang yang pengalaman, rakyat tempatan yang tahu kampung mana orang Banjar, kampung mana orang Melayu, kampung mana orang Cina, kampung mana orang India. Semua dia tahu sebab dia orang tempatan. Udah jadi 2 penggal ahli parlimen. Jadi kenapa kita nak bagi dekat orang yang baru, yang bukan orang tempatan, yang tak tahu selok-belok pun Teluk Intan? Saya rasa Menara Condong ni pun dia baru tengok aja. Mesti kalau tanya dia, dia kata dulu tak condong. Betul? Dia orang luar, tak tahu. Baik saya tahu cakap Perak sikit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, PRK, Pilihan Raya Kecil, bukan tempat untuk kita menguji. PRK Teluk Intan tempat kita menentukan tambahan kerusi parlimen kepada Kerajaan Negeri Perak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon dan merayu selaku wanita muda yang telah terbukti diberi kepercayaan kepada kerajaan oleh Kerajaan Negeri Kedah, oleh Pergerakan Puteri UMNO khususnya, untuk kita bersama-sama memantapkan parti, berkhidmat untuk rakyat, berkhidmat untuk semua kaum dan bangsa. Jadi saya yakin Datuk Mak Swee Keong selaku calon Barisan Nasional juga mampu membawa perubahan yang besar kepada rakyat Teluk Intan dan mampu berkhidmat dengan cemerlang kepada rakyat Teluk Intan dan mampu menjadi ahli parlimen hebat bagi Teluk Intan. Saya ingin sekali lagi bersama-sama kita, pengundi-pengundi Teluk Intan, pilihlah wakil Barisan Nasional, pilihlah calon Barisan Nasional. Saya harap beberapa hari lagi yang akan mendatang ini, jentera-jentera Barisan Nasional akan terus kempal Teluk Intan.
Dan dengan itu, saya ucapkan bagi semua pengundi wanita muda 10,800 orang di Teluk Intan ini berfikir dengan matang untuk memilih calon Barisan Nasional iaitu Datuk Ma, dan kepada semua 60,000 pengundi Teluk Intan, percaya, yakin dan undilah Barisan Nasional pada 31 hari bulan 5 yang akan datang ini. Hidup PN! Hidup PN! Hidup PN! Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.